Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Fanida lagi sekali dalam mempelajari biologi tingkatan 4 KSSM. Pada kali ini Cikgu akan meneruskan lagi sambungan daripada tajuk bab 14, sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan, bahagian 2. Pada akhir pembelajaran, anak-anak dapat 14.3 mekanisme pergerakan dan gerak alih. Menerangkan mekanisme pergerakan pada lengan manusia, kaki manusia iaitu ketika berjalan. Memerihalkan secara ringkas mekanisme gerak alih haiwan. 14.4 isu kesihatan sistem otot iaitu otot rangka manusia. Memerihalkan isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem otot rangka manusia seperti osteoporosis, osteomalacia, rickets, arthritis, skoliosis. 14.4.2 mewajarkan amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. 14.3 mekanisme pergerakan dan gerak alih. Mekanisme pergerakan pada lengan manusia melibatkan tindakan otot bicep dan juga otot tricep. Rajah 14.14 menunjukkan tindakan kedua-dua otot berantagonis ini menghasilkan pergerakan lengan. Ingat lagi tak anak-anak maksud otot berantagonis? Otot berantagonis ni bermaksud otot bekerjasama secara berpasangan dan bertindak secara berlawanan, iaitu jika salah satu otot mengecut dan otot yang satu lagi akan mengendur, dan sebaliknya. Itulah yang dipanggil sebagai otot berantagonis. Kita lihat pergerakan membengkok lengan sebelah kiri dan sebelah kanan ni pergerakan meluruskan lengan. Kita lihat sama-sama. Apabila otot bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius. Ingat ya anak-anak, cikgu sebut otot bicep mengecut. Daya tarikan dipindahkan pada tulang radius melalui tendon. Kemudian pada masa yang sama, otot tricep mengendur. Ingat ni sayang. Cikgu sebut tadi bicep mengecut. Pada masa yang sama, tricep mengendur. Seterusnya, tulang radius ditarik ke atas dan lengan dibengkokkan. Senang je kan? Tulang radius ditarik ke atas dan lengan kita pun dibengkokkan. Jadi kalau soalan tanya, bagaimana pergerakan lengan semasa pergerakan membengkokkan lengan kan? Ini 3 item ni anak-anak kena sebut. Tricep, bicep mengecut. Bila bicep mengecut, daya tarikan dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Pada masa yang sama, tricep mengendur. Tadi bicep mengecut, ni tricep mengendur. Kemudian, tulang radius akan ditarik ke atas dan tangan dibengkokkan. Cikgu nak tunjuk pada anak-anak, ini tulang otot bicep. Ni otot bicep. Ada juga sesetengah soalan, dia suruh kita labelkan otot bicep, yang mana otot bicep, yang mana otot tricep. Dia suruh kita lukis tendon lah, dia suruh kita lukis apa lagi? Yang mana ulna, yang mana radius. Anak-anak kena faham, anak-anak kena ingat ya. Ini tendon. Ini otot tricep. Ini otot tricep mengendur, bicep mengecut. Yang ni humerus, tulang humerus. Cikgu teruskan dengan pergerakan meluruskan lengan. Apabila otot tricep mengecut, anak-anak cikgu sebut tricep mengecut. Daya tarikan dipindahkan kepada tulang ulna, melalui tendon. Seterusnya, pada masa yang sama otot bicep mengendur. Bicep mengendur. Tadi tricep mengecut, bicep mengendur. Kemudian tulang ulna ditarik ke bawah dan lengan diluruskan. Sama lah juga, 3 item ni kena ada untuk anak-anak membuat penerangan mengenai pergerakan meluruskan lengan.
Otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Ini tindakan antagonis. Okey, tindakan otot-otot berantagonis. Kita lihat pula pergerakan kaki. Okey, pergerakan kaki dihasilkan melalui tindakan pasangan otot berantagonis. Okay. Otot bicep femoris ialah otot flexor. Okey, cikgu ulang Otot bicep femoris ialah otot flexor. Manakala otot quadricep femoris ialah otot extensor. Okey, lihat nanti dalam rajah 14.15. Okey, kita lihat tindakan yang pertama. Ini otot betis ya. Ini otot betis. Okey, kemudian otot betis kaki kanan. Okey. Kalau boleh, apa yang cikgu cakap ni anak-anak buat. Cikgu sebut otot betis kaki kanan. Okey, tengok kaki kanan anda. Okey, masa anak-anak hendak melangkah, ya. Okey. Otot betis kaki kanan akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Okey, semua sekali angkat tumit kaki belah kanan. Okey? Kemudian apa yang awak lakukan? Tapak kaki menolak ke bawah, ke atas tanah. Maknanya tapak kaki anak menolak ke bawah, ke atas tanah. Itu maksud dia. Kan? Perasan tak? Awak berjalan je selama ni. Tapi awak tak tahu apa yang sedang berlaku pada otot kaki awak. Okey? Kemudian tengok nombor 2 ni pula. Okey, tengok nombor 2 ni. Kaki kanan. Kaki kanan kat sini kan? Ni kaki kiri kan? Okey, tengok. Otot bicep femoris mengecut dan menarik femur. Tengok penerangan dia. Pada masa yang sama, otot bicep femoris. Ingat otot bicep femoris ialah otot flexor kita. Dia akan mengecut untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Kaki kanan anak-anak dinaikkan. Okey, kaki kanan anak-anak dinaikkan. Tengok ni tak panah ni. Kaki kanan anak-anak dinaikkan. Okey, kemudian. Tengok nombor 3. Otot quadricep femoris mengecut dan meluruskan betis kat sini kan. Tengok ni. Okey, tadi dia macam ni. Tadi dia macam ni. Sekarang ni dia dah pergi ke depan ni. Okey, tengok penerangan dia. Apabila kaki kanan tidak bersentuh dengan tanah. Kaki kanan anak-anak pada masa tu tidak bersentuh dengan tanah kan? Okey, apa dilakukan? Berat badan disokong oleh kaki kiri. Berat badan anak-anak disokong oleh kaki kiri yang bersentuh dengan tanah. Jadi, otot quadricep kat sini ya, otot quadricep femoris iaitu otot extensor akan mengecut dan meluruskan kaki. Okey, dan meluruskan kaki. Kaki kanan dulu ni ya. Cikgu cakap pakai kaki kanan dulu ni. Tak ada kaki kiri lagi ni. Okey, kemudian. Tengok kaki kiri anak-anak yang ni. Yang ni statik lagi. Yang ni statik lagi. Yang ni pun statik lagi. Cikgu sedang cakap tentang kaki kanan dulu ni. Okey, kemudian. Okey. Tengok ni. Kaki kanan anak-anak dah sampai ke tanah kan? Dah menyentuh tanah kan? Yang ni, ini ialah otot tibialis ya. Ini otot tibialis. Okey. Otot tibialis mengecut untuk menurunkan tumit kaki. Tengok ni, tumit dah cecah tanah kan? Okey. Kemudian, tumit kaki kanan menyentuh tanah dan berat badan sekarang disokong oleh kaki kanan. Okey. Keseluruhan urutan diulang dengan kaki kiri. Bila dah ulang kaki kiri, awak dah mencapai, dah nak melangkah kali yang kedua. Okey, selangkah. Cikgu ni cakap menerangkan pada anak-anak nombor 1 hingga nombor 4 baru selangkah itu. Baru kaki kanan. Okey, bila kamu ulang lagi keseluruhan urutan ni diulang, guna kaki kiri pula. Sama je. Baru satu langkah. Okey? Okey, baiklah. Cikgu teruskan dengan mekanisme gerak alih dalam haiwan. Cikgu mulakan dengan ikan dulu ya. Turus vertebra ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengenduran myotom, iaitu bongkah otot berbentuk W. Okey, lihat rajah 14.16 ni. Ini ialah
keratan rentas bagi ikan. Manakala ini merupakan keratan membujur ikan. Kalau lihat keratan membujur ikan ni, kita lihat macam bentuk dia macam W kan. Macam tu. Okey. Kalau macam ni dia macam bentuk bulat-bulat gitu. Okey. Okey. Ini merupakan otot myotom. Okey, cikgu teruskan lagi. Otot-otot antagonis ini melakukan tindakan berlawanan. Ini membolehkan ikan mengibaskan ekornya. Maknanya, apabila otot myotom di sebelah kanan mengecut, otot myotom di sebelah kiri mengendur. Okey, mengecut, mengendur. Okey. Kemudian, ekor akan mengibas ke kanan. Ekor akan mengibas ke kanan. 14.17. Cuba lihat ayat ni 14.17. Tengok cikgu tunjuk ni. Ekor mengibas ke kiri, ekor mengibas ke kanan. Kita tengok dulu yang kiri ni. Okey. Sekarang ni, ekor mengibas ke kiri apabila otot pada sisi kiri badan mengecut dan menarik ekor ke sebelah kiri. Itu maksudnya. Okey, cikgu teruskan lagi. Sebaliknya, apabila otot myotom di sebelah kiri mengecut, otot myotom kanan akan mengendur dan ekor akan mengibas ke kiri. Tengok gambar rajah ni. Okey. Ekor mengibas ke kanan apabila otot pada sisi kanan badan mengecut dan menarik ekor ke sebelah kanan. Ini ekor mengibas ke sebelah kanan. Okey, cikgu teruskan lagi. Gelombang pengecutan dan pengendoran berlaku secara berselang-seli di sepanjang myotom. Okay. Tindakan ini menyebabkan bahagian badan bergerak dari sisi ke sisi, menolak air ke belakang dan ke sisi, lalu badan digerakkan ke hadapan. Maknanya ikan boleh bergerak ke hadapan. Okay, kemudian cikgu teruskan dengan burung. Okay, penerbangan burung. Tindakan otot antagonis yang besar dan kuat pada dada burung membantu burung mengibas sayap ke atas dan ke bawah. Okay, kita lihat apa otot yang cikgu maksudkan tu. Otot antagonis pada dada burung. Okay, kita lihat ya. Mekanisme pergerakan burung ditunjukkan dalam rajah 14.18. Okey, ini dia. Pectoralis major mengecut dan menarik sayap ke bawah. Pectoralis minor mengendur. Sayap diturunkan. Yang mana satu pectoralis major? Yang ni ya, yang warna biru ni. Okey, yang warna biru ni merupakan pectoralis major. Manakala pectoralis minor yang warna merah ni. Okey, yang warna merah ni. Okey. Kemudian kita lihat bahagian kanan ni. Okey, tekanan udara memberi tujah ke atas. Okey, kemudian pectoralis major mengendur, pectoralis minor mengecut dan menarik sayap ke atas. So, sayap burung dinaikkan. Okey, dinaikkan ke atas. Seterusnya kita lihat pergerakan dan gerak alih bagi cacing tanah. Okay. Pengecutan dan pengecutan otot lingkar dan otot membujur. Otot lingkar dan otot membujur secara berselang-seli menghasilkan satu gelombang peristalsis di sepanjang badan cacing tanah. Okay. Nanti kita lihat rajah 14.9. Okay. Ini merupakan otot membujur. Okay. Cuba lihat pattern dia. Dia macam ni kan. Dia garis-garis macam ni. Okay. Cuba lihat otot lingkar pula. Ni otot lingkar. Okay. Pattern dia macam ni kan corak dia. Macam ni. Okay. Nampak tak? Dia otot ni lah yang pengecutan dan pengendoran secara berselang-seli. Okay. Dia akan menghasilkan satu gelombang peristalsis. Okay. Seterusnya. Okey, rajah 14.20 menunjukkan gerak alih cacing tanah. Sebelum tu, cikgu tunjuk dulu, ini bahagian posterior, manakala ini bahagian anterior. Yang anak-anak nampak seperti kaki ni,
Okey, ini kita tak panggil kaki tau. Ini panggil kita. Okey, kita. Okey, nombor 1. Otot membujur pada posterior mengecut dan otot lingkar mengendur. Apa yang berlaku? Cacing tanah menjadi pendek dan tebal. Okey, kemudian kita di segmen posterior. Okey, kita di segmen posterior di bahagian sinilah di bahagian sini. Okey, mencengkam tanah. Manakala kita di segmen anterior di bahagian sini, okey, dilepaskan. Maknanya di bahagian sini, okey, di bahagian sini, kitanya tidak mencengkam tanah. Di sini, okey, di sini, kitanya mencengkam tanah. Bahagian sini, bahagian posterior ni. Nombor 3. Otot lingkar pada segmen anterior mengecut. Otot lingkar pada segmen anterior mengecut. Otot membujur mengendur. Apa yang berlaku? Cacing tanah menjadi lebih panjang dan kurus. Segmen anterior, iaitu hujung bahagian hadapan tu, memanjang ke hadapan. Dia dah bergerak lah. Okey, nombor 4. Kita di segmen anterior mencengkam tanah. Okey, di bahagian anterior pula, kitanya mencengkam tanah. Manakala kita di segmen posterior pula dilepaskan. Dilepaskan apa? Dilepaskan cengkaman pada tanah tu. Okey, apa yang berlaku? Segmen yang menjadi pendek di posterior ditarik ke hadapan. Macam tu kan? Ditarik ke hadapan. Cikgu teruskan lagi dengan belalang. Iaitu belalang dia boleh melompat kan? Okey, kita lihat dulu. Otot antagonis belalang iaitu otot flexor dan otot extensor. Okey, untuk yang belalang ni, otot antagonisnya ialah otot flexor dan otot extensor yang melekat pada permukaan dalam rangka luar. Okey, ni rangka luar kita. Rangka luar belalang. Okey, kemudian ni otot flexor yang cikgu sebutkan tadi dekat bahagian bawah ni ya. Dan otot extensor di bahagian atas ni. Ni bahagian ni. Okey. Kemudian otot flexor. Ni bahagian bawah ni membengkokkan satu sendi manakala otot extensor meluruskannya. Okey. Kaki belalang yang panjang dan berotot diadaptasikan untuk melompat. Okey, kita tengok sama-sama. Ini dia. Belalang. Okey. Nombor 1, dalam keadaan rehat, otot flexor di bahagian atas kaki belakang mengecut. Okey. Dan kaki belakang ditarik ke arah badan. Inilah. Okey. Okey. Dalam kedudukan ini, kaki belakang dilipat dalam bentuk Z dan bersedia untuk melompat. Ni kalau tengok belalang duduk dalam keadaan macam ni, okey. Duduk dalam keadaan macam ni, belalang ni dah bersedia untuk melompat. Okey. Kemudian, apabila otot extensor mengecut, kaki belakang akan melurus. Okey, kaki belakang akan melurus. Kemudian, seterusnya, kaki yang melurus menghasilkan lentingan. Okey, yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. Okey, boleh ya? Okey, saya teruskan dengan praktis formatif 14.3. Pada pendapat anda, mengapakah burung mempunyai tulang yang berongga? Apa ya? Kalau tulang burung padat, mesti dia berat kan? Apa efek dia kepada burung kalau nak terbang, kalau dia berat? Okey, boleh dapat bayang tak? Boleh bagi jawapan pada cikgu tak? Okey. Tulang berongga adalah ringan dan ini memudahkan proses penerbangan. Okey, cikgu teruskan lagi. Terangkan bagaimana lengan digerakkan ke atas. Ini senang je kan? Okey, awak ingat je. Apabila otot bicep mengecut, tendon menghantar daya tarikan yang dihasilkan oleh otot yang mengecut kepada lengan. Pada masa yang sama, otot tricep mengendur. Okey, akibatnya siku membengkok dan tangan digerakkan ke atas. Okey, seterusnya. Nombor 3, terangkan mekanisme gerak alih ikan. Kalau ikan, otot antagonisnya nama dia apa? Ingat lagi tak? Otot
myotom. Okey? Okey, jawapan dia, turus vertebra ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengendoran otot myotom, iaitu bongkah otot yang berbentuk W. Apabila otot myotom di sebelah kanan mengecut, otot myotom di sebelah kanan mengecut ya anak-anak. Otot myotom di sebelah kiri akan mengendur. Okey, dan ekor akan mengibas ke hadapan. Sebaliknya, apabila otot myotom di sebelah kiri pula mengecut, otot myotom kanan akan mengendur dan ekor akan mengibas ke kiri. Gelombang pengecutan dan pengendoran secara berselang-seli di sepanjang myotom menyebabkan bahagian badan bergerak dari sisi ke sisi, menolak air ke belakang dan ke sisi, lalu badan digerakkan ke hadapan. Anak boleh faham tak? Boleh kan? Kalau boleh, cikgu nak anak-anak buat macam satu kolom tak apa. Satu kolom nak menunjukkan bahawa apabila otot myotom sebelah kiri, apabila otot myotom sebelah kanan, ekor mengibas sebelah mana, lagi senang. Okey? Nombor 4. Huraikan bagaimana seekor belalang melakukan lompatan. Okey, jawapan dia, belalang mempunyai kaki belakang panjang yang boleh dilipat dalam bentuk Z. Dan kedudukannya sebegini berfungsi sebagai spring lompatan. Okey, spring lompatan. Apabila kaki berada dalam kedudukan Z, okey, otot ekstensor dan otot fleksor berada dalam keadaan mengecut. Okay. Apabila ekstensor pada kaki belakang mengecut dan diluruskan dengan pantas ke arah belakang dan ke bawah tanah, ia memberi belalang satu daya angkat ke atas dan ke hadapan. Okay. Daya angkat ke atas dan ke hadapan yang akan menolak belalang itu ke udara. Seterusnya, 14.4 isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Fungsi sistem otot rangka boleh terjejas akibat penyakit seperti osteoporosis, osteomalacia dan arthritis dan satu lagi skoliosis. Okey, kita lihat rajah 14.23 ni. Jisim tulang berkurang mengikut usia seseorang. Ini apabila individu ini dalam keadaan dia masih muda lah. Okey, kemudian dah naik umurnya, dah meningkat usianya. Okey, dia dah nampak bengkok sedikit kan? Dah bengkok sikit tulang belakangnya. Kemudian berusia lagi, dia dah bengkok lagi. Yang paling yang last kali dah berusia dalam 70 ataupun 80. Perempuan ini ataupun individu ini dah membengkok macam bongkok gitu kan. Okey. Ini kita panggil jisim atau bukan jisim, kita panggil susut. Susut berat ataupun susut ketinggian. Okey, susut ketinggian bagi individu apabila individu tersebut telah meningkat usianya. Okey, cikgu teruskan ya. Osteoporosis, okey, ialah sejenis penyakit yang dicirikan oleh tulang yang lemah dan mudah patah. Perkataan poros. Perkataan poros ni menunjukkan dia rapuh, lemah, mudah patah. Okey, poros. Osteo ni ialah tulang lah. Okay. Kemudian, apabila seseorang meningkat, kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan. Maksudnya, kalsium akan berkurang, okay, lebih tinggi berbanding kadar badan seseorang itu yang meningkat usianya, penyerapan kalsium tu. Okay, menyebabkan tulang kehilangan jisim dan kurang tumpat. Okey. Seterusnya, antara faktor penyebab osteoporosis ialah kurang bersenam dan kurang pengambilan kalsium, fosforus dan vitamin D. Okey, kalau anak-anak minum susu untuk mengambil kalsium,
Okey, daripada susu tersebut. Pada usia yang dah meningkat, dah tua lah dikatakan. Okey, ingat ayat cikgu ni. Apabila usia meningkat, kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi berbanding kadar penyerapan. Awak minum susu semasa kamu dalam usia yang tua, okey, kadar penyerapan kalsium tu rendah. Okey, kalau boleh, daripada sekarang awak kena menjaga tulang awak. Okey, menjaga tulang anak-anak supaya tiadalah kalau usia kita masih muda, badan kita akan lebih banyak menyerap kalsium berbanding dengan orang yang meningkat usianya. Okey? Begitu juga dengan bersenam. Kalau tua baru nak bersenam, tak payahlah. Okey? Sekarang kena bersenam. Janganlah bersenam setahun sekali. Bersenamlah secara regularly ataupun maksud cikgu berkala. Maksudnya 3 kali seminggu. Okey? Macam tu. Janganlah sebulan sekali. 2-3 bulan buat lagi sekali bersenam. Kalau orang tanya bersenam tak? Senam bila? Tahun lepas. Tak payah. Tak boleh macam tu. Kalau awak nak menjaga sistem otot rangka awak, kena bersenam. Kena minum susu untuk dapatkan kalsium. Osteoporosis adalah lazim dalam kalangan wanita yang telah putus haid kerana aras hormon estrogen menurun selepas putus haid. Hormon estrogen terlibat dalam metabolisme kalsium yang membantu badan menyerap kalsium dan mengurangkan kehilangan mineral kalsium daripada tulang. Aras estrogen yang rendah akan menyebabkan ketumpatan tulang berkurang akibat kehilangan kalsium daripada tulang. Cuba lihat gambar foto 14.2. Yang A ini menunjukkan tulang normal, manakala B menunjukkan tulang pesakit osteoporosis. Kita lihat di sini, tulang pesakit osteoporosis lebih nipis, lebih rapuh dan lebih berliang. Okey, seterusnya, osteomalacia. Osteomalacia adalah keadaan tulang lembut yang disebabkan oleh kekurangan kalsium, fosforus dan vitamin D. Osteomalacia berlaku dalam kalangan orang dewasa, ya. Khasnya dalam kalangan perempuan hamil. Jika berlaku kepada kanak-kanak, kita kenali sebagai rickets. Okey, sebagai ricket. Ricket menyebabkan tulang kanak-kanak menjadi lembut dan lemah dan boleh mengakibatkan kecacatan tulang. Ini yang normal, sayang. Okey, ini yang normal. Yang ni tulang bagi pesakit ricket. Nampak dia macam bengkok kan? Bengkok macam tu. Okey, cikgu teruskan lagi. Arthritis. Sejenis arthritis yang lazim berlaku dalam kalangan warga tua ialah osteoarthritis. Osteoarthritis disebabkan oleh kekurangan bendale synovial dan kehausan rawan. Tulang rawan haus. Okey, dalam sesetengah sendi. Rawan menjadi nipis dan ligamen memendek serta hilang sebahagian sebahagian daripada kekenyalannya. Maknanya ligamen tu kurang kenyal lagi dah. Okey, sendi seperti sendi lutut akan bengkak. Okey, berasa sakit serta menjadi kurang fleksibel. Arthritis menghadkan aktiviti harian seperti berjalan. Okey, sakit ya kalau sesetengah individu mendapat osteoarthritis ni. Cuba lihat gambar foto ni. Okey, yang ni sendi normal. Okey, yang sebelah B ni, yang bahagian B ni, sendi yang merosot akibat osteoarthritis. Okey, cikgu teruskan lagi. Skoliosis. Skoliosis, bagi pesakit skoliosis, tulang belakangnya membengkok ke sisi dalam bentuk S ataupun C. Ni, tengok ni, macam bentuk C kan? Ni. Sepatutnya dia straight macam ni. Turus vertebra kita straight je, lurus je macam ni.
Okey, kalau ia berbengkok macam ni macam bentuk C ni atau S apabila dipandang dari belakang ya. Nanti kawan-kawan lelaki lah, jangan perempuan pula. Kawan-kawan lelaki sama lelaki tengok tulang belakang kawan awak. Kalau straight macam ni baguslah. Kalau yang ada macam ada bengkok macam huruf C ni, ini merupakan skoliosis. Okey. Skoliosis mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau pertumbuhan tulang belakang yang tidak normal semasa perkembangan akil balik. Sebab itulah cikgu harap sangat anak-anak kalau boleh duduk tu postur yang betul. Postur ke postur? Postur yang betul. Okey? Kedudukan anak-anak. Jangan bengkok duduk atas kerusi bengkokkan bengkokkan tulang belakang anak-anak. Kemudian kepala letak atas meja macam tak bermain. Tegapkan awak punya badan tu. Okey? Okey, seterusnya amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. Okey, postur badan yang betul. Postur merujuk kepada posisi badan seseorang ketika duduk, baring, berjalan dan berdiri. Okey, apabila kita berdiri ataupun duduk, kita tidak seharusnya berkeadaan bongkok. Membongkok meletakkan beban yang tinggi pada turus vertebra dan menyebabkan keseluruhan vertebra tidak sejajar. Okey, keadaan ini menghalang pengaliran darah, menekan pada saraf dan organ utama. Kedua, senaman. Senaman menguatkan struktur sendi serta menambahkan fleksibiliti otot dan ligamen. Senaman juga boleh membantu meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan mendapan mineral tulang pada orang dewasa dan menghalang osteoporosis pada warga tua. Seterusnya, pakaian yang sesuai. Pakaian mestilah sesuai dan selesa dan tidak terlalu ketat sehingga menyekat aliran darah dan menjejaskan sistem otot rangka. Memakai kasut yang sesuai, bertumit rendah dan berkusen dapat memberi sokongan dan mengelakkan kecederaan pada turus vertebra. Seterusnya, gizi seimbang. Amalkan gizi seimbang terutamanya yang kaya dengan kalsium, contohnya susu. Okey, garam mineral yang mempunyai fosfat, vitamin C dan vitamin D. Okey, vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium, manakala vitamin C meningkatkan jisim tulang. Kita lihat rajah 14.26. Okey. Kesan postur badan yang tidak betul semasa menggunakan telefon pintar. Memanglah zaman sekarang ni telefon pintar memang satu keperluan sebab mungkin kita membaca nota pun melalui telefon pintar, tapi bagaimana postur badan yang betul apabila menggunakan ataupun sedang menggunakan telefon pintar, membaca ataupun melihat sesuatu video ke, ataupun anak-anak sekarang ni pun yang sedang melihat video cikgu ni menggunakan telefon pintar, macam mana kedudukan anak-anak? Okey, cuba tengok kat sini. Okey, kesan dia sekiranya anak-anak melihat telefon pintar dalam keadaan macam ni. Ni yang cikgu highlight ni. Okey, dan cikgu tunjuk pangkah di sini. Okey, kesan dia anak-anak boleh sakit kepala tau. Sakit kepala, sakit bahu dan leher, okey, dan kesukaran untuk bernafas dan sakit tulang belakang. Kalau sekali dua tak apa lagi. Kalau dah lama-lama anak-anak selalu sangat duduk dalam keadaan postur badan yang tak betul, ini akan mengundang kepada apa yang cikgu cakap tadi. Okey. Video cikgu kalau PDPC biasanya dalam 20 minit ke atas. Paling cepat 20 minit. Kalau paling lama dalam 40 minit. Okay? Kalau anak-anak tengok video PDPC cikgu, contohnya lah video PDPC. Okay? Dalam keadaan yang macam ni. Memang anak-anak sakit kepala. Kemudian sakit bahu, sakit leher. Kemudian sakit tulang belakang. Okay? Ini cara yang betul. Okay? Kenapa cikgu cakap ini cara yang betul? Kita tengok tulang belakang dia di sini. Okey? Tak nampak sebab dia pakai baju. Apa ni? Okey? Tengok, bayangkan cukuplah.
Okey. Ini tulang belakang dia ni tidak membungkuk atau tidak membengkok. Okey. Kalau macam ni kita lihat dia membengkok macam ni. Kan? Ini postur yang betul. Salah. Betul. Okey. Okey anak-anak, kita teruskan dengan praktis formatif 14.4. Cerangkan dua cara untuk menjaga sistem otot rangka. Jawapannya ialah mengambil gizi seimbang dan mengamalkan postur yang betul. Yang kedua, sebagai seorang doktor, terangkan cara-cara untuk membantu pesakit skoliosis menjalani kehidupan harian yang normal. Okay, cikgu bagi 3 cara, iaitu bagi kes skoliosis ringan, pemerhatian berkala akan dibuat oleh doktor sehingga tahap kematangan tulang hampir sempurna. Kedua, peralatan khas untuk menyokong tulang belakang ataupun kita panggil bracing. Ketiga, melalui pembedahan. Okey, soalan seterusnya, nombor 3. Nyatakan maksud osteoporosis dan terangkan langkah yang boleh diambil pada usia muda untuk mencegah osteoporosis pada usia tua. Okey, jawapannya ialah osteoporosis ialah sejenis penyakit yang menyebabkan tulang menjadi nipis, lebih poros dan mudah patah. Rapuh pun dia. Okey, kedua, osteoporosis boleh dicegah dengan pengambilan kalsium, fosforus dan vitamin D. Okey, soalan ketiga. Soalan keempat, terangkan 3 amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. Untuk menjaga sistem otot rangka kita ataupun kita harus memakai pakaian sesuai. Ada 4 tadi kan. Melakukan senaman dan juga mengamalkan postur badan yang betul. Satu lagi, mengamalkan makan gizi yang seimbang kan. Okay, makan makanan yang berkhasiat. Itu pun juga merupakan amalan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka. Okey, rumusan daripada bab 14 iaitu sokongan dan pergerakan dalam badan manusia. Cikgu telah mengupas tentang jenis-jenis rangka, sistem otot rangka, mekanisme pergerakan dan gerak balas dan juga isu kesihatan. Berkenaan dengan jenis rangka, cikgu telah membincangkan tentang rangka hidrostatik, rangka luar dan rangka dalam. Seterusnya, berkenaan dengan rangka appendage, cikgu telah bincang berkenaan dengan lengkung pektoral, lengkung pelvis, tulang kaki dan juga tulang lengan. Seterusnya, untuk jenis sendi, cikgu ada membincangkan tentang sendi tidak bergerak, sendi bergerak sedikit dan sendi bebas bergerak. Okey, untuk sistem otot rangka manusia, cikgu telah bincang berkenaan dengan rangka paksi. Okey, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, tulang rusuk dan juga sternum. Okey, kemudian struktur sendi iaitu tulang rawan, otot rangka, tendon, ligamen, membran sinovia dan juga bendalis sinovia. Okey, seterusnya mekanisme pergerakan dan gerak alih. Cikgu telah bincang berkenaan dengan mekanisme pergerakan lengan manusia. Ingat lagi, otot bicep dengan otot tricep dan juga kaki manusia iaitu bicep femoris dan quadricep femoris. Okay. Kemudian, mekanisme pergerakan dalam haiwan. Cikgu terangkan berkenaan dengan ikan. Otot antagonis ni ialah otot myotom. Burung, otot antagonisnya ialah otot pectoralis major dan otot pectoralis minor. Pectoralis major dan pectoralis minor. Ketiga cacing tanah, otot antagonis ni ialah otot lingkar dan otot membujur. Manakala belalang pula otot flexor dan juga otot extensor sebagai otot antagonis. Okey, seterusnya cikgu bincang berkenaan dengan isu kesihatan. Okey, cikgu telah membincangkan tentang osteoporosis, recap, skoliosis, osteomalacia dan juga arthritis. Okey, kemudian amalan menjaga sistem otot rangka, anak-anak perlulah bersenam, mengamalkan gizi yang seimbang, postur badan yang betul serta pakaian, dan kasut yang sesuai.
Okey, berakhir sudah bab 14 yang telah cikgu buat bahagian 1 dan bahagian 2. Anak-anak jangan lupa menonton ya. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.